سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi haditsin an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfanin min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nas ya'ni zulman wa udwana wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kaza wa kaza. Diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang belum aku lihat, orang yang membawa cemeti seperti seekor lembu, seperti ekor lembu yang panjang yang menyebat orang lain dengan zalim dan mencabul hak-hak, dan wanita yang berpakaian tetapi sebenarnya mereka telanjang, pakaiannya pendek, nipis dan ketat, yang berjalan berlenggang-lenggok dengan berusaha menarik perhatian. Rambut mereka seperti bonggol unta yang berleher panjang dan sengit. Mereka tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dapat bau wangian syurga. Padahal wangian syurga itu dapat dihidu daripada jarak yang amat jauh. Hadis riwayat Imam Al-Muslim, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Muslimat Masjid Sarjana Utama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa untuk perkongsian ilmu kuliah duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kongsikan kepada muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kriteria penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Ambil mudahnya, kita akan kongsikan tentang kriteria penghuni neraka. Karena hadis ini dia menceritakan tentang golongan ahli neraka yang tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan seseorang itu akan dibalas. Lagi-lagi golongan wanita, kerana wanita auratnya sangat terbatas. Keterbatasan aurat wanita itu sehingga diperjelaskan banyak di dalam kitab-kitab karangan alim ulama agar wanita-wanita ini dapat menutup aurat. Bahkan menutup aurat itu ialah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Allah perintahkan supaya golongan wanita itu menutup aurat. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui batas untuk kita tutup aurat? Kerana banyak orang salah faham. Bila sebut tutup aurat, dia pakai tudung tapi di bawahnya pakaiannya, baju yang dipakainya agak nampak orang kata bentuk tubuh badan. Apakah pakaian-pakaian ini dibenarkan pada syarak? Di sinilah saya ingin kongsikan beberapa beberapa garis panduan yang telah diperbahaskan oleh para ulama di dalam kitab tafsir ayat ahkam.
Merujuk dalam kitab tafsir ayat ahkam perbahasan alim ulama, wanita auratnya adalah muka dan kedua tapak tangan. Ini berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muka dan tapak tangan ini adalah yang aurat yang dibenarkan. Adapun yang selebihnya selain daripada muka dan kedua tapak tangan adalah perkara yang disebut sebagai aurat yang mesti ditutup ataupun mesti dilindungi agar tidak dilihat oleh lelaki ataupun ajnabi yang lain. Maka di sini garis panduannya, apabila seseorang wanita, dia ada beberapa perkara, ada 5 atau 6 perkara yang wanita-wanita mesti kena jaga auratnya dengan baik supaya dapat masuk syurga Allah. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ni, Nabi menceritakan tentang pakaiannya pendek, nipis dan ketat. Orang kata jalan hayung badan, orang kata 2-3 kerat, orang kata seksi berjalan, senang cerita, nampak pinggul-pinggul, nampak bonggu-bonggu atasmu. Ini semua ni kata Nabi SAW, yang mana mereka itu tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah dan tak akan dapat bau wangian syurga. Ini kita tak mau. Maka kita ambil beberapa perbahasan untuk sama-sama wanita muslimat dapat menjaga aurat dengan baik. Pertama, aurat wanita, syarat yang pertama, jangan memakai pakaian yang ketat. Ini yang pertama. Pakaian yang ketat adalah tidak dibenarkan sama sekali kerana dia menampakkan tubuh badan itu sendiri. Biasanya yang pakai pakaian ketat-ketat ni adalah wanita yang kurus-kurus, yang gemuk-gemuk, malu nak tunjuk badan ke orang, yang gemuk-gemuk ni. Maka yang kurus-kurus ni kebanyakannya mereka itu memakai pakaian yang ketat-ketat nak tunjuk tubuh badan kepada orang. Awas, kerana pakaian itu samalah seperti pakaian yang kalau boleh senang cerita hak yang Nabi sebut ni, yakni pakaian dia nampak tubuh badan, nanti takkan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada perbahasan itu juga, muslimat atau wanita tidak boleh berpakaian yang jarang-jarang. Ini pun satu bab juga. Tadi pakaian yang nipis, sekarang pakaian yang jarang-jarang. Kalau kita tengok pada hari ini, pakaian yang jarang-jarang itu lebih mahal daripada pakaian yang tak jarang. Kita trend zaman sekarang ni, anak-anak perempuan zaman sekarang ni dia suka cari pakaian yang jarang-jarang. Bahaya. Sebab apa? Sebab nak masuk syurga tak boleh pakai jarang-jarang. Kena pakai tutup aurat. Kerana jarang-jarang itu boleh menampakkan aurat kita, yang mana akhirnya nanti di hari akhirat kita tak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kedua. Yang ketiga, apabila wanita itu berpakaian, janganlah pakai wangian yang terlalu kuat sehingga memanggil sang lelaki untuk mencium baunya. Maksudnya dia pakai minyak wangi tu kuat sangat sampai orang lain bau tertarik. Ini maksudnya tertarik. Oh, ini bau yasmin, ini bau rose, ini bau kasturi. Maknanya bau tu menyebabkan laki-laki memandang dan melihatnya. Ini juga satu bentuk pakaian yang mesti dielakkan. Pakai minyak wangi boleh, tapi jangan terlalu kuat sehingga memanggil sang lelaki untuk mencium bau wangian tersebut. Kalau suami tak apa, tapi kalau lain daripada suami tidak dibenarkan pada syarak. Sebab tu penting. Ini yang ketiga. Yang keempat, wanita apabila berpakaian jangan seperti pakaian lelaki. Ini tidak dibenarkan, bahkan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Pakaian yang dipakai oleh golongan wanita tak boleh menyamai pakaian lelaki. Haram hukumnya, tak boleh. Sebab apa? Sebab ittifaq para ulama telah bersepakat, mana-mana wanita yang berpakaian seperti pakaian lelaki, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kita cukup takut. Pasal apa? Sebab dah pakai baju elok-elok, tapi pakai macam laki-laki juga. Takut lagi orang panggil, elok nama Aminah tukar jadi Ahmad pula. Orang takut jadi orang lain pula. Payahlah. Jadi jangan sekali-kali kita berpakaian yang akhirnya sehingga orang kata menyamai lelaki. Itu yang seterusnya. Kemudian yang terakhir, wanita yang berpakaian hendaklah pakaian yang benar-benar menutup aurat sehingga nampaklah muka dan kedua tapak tangan. Maknanya cukup sekadar pakaian yang dipakai itu, jangan sampai nampak yang lain. Cukup sekadar muka dan kedua tapak tangan. Tapak kaki macam mana Ustaz? Tapak kaki tu sobat pakai stokin. Sebab saya katakan tadi,
garis panduan aurat wanita itu yang dibenarkan untuk ditunjukkan, bukan ditunjukkan, yang dibenarkan, mana tidak perlu ditutupnya, iaitu muka dan kedua tapak tangan. Lain semua kena tutup. Sebab hari ini zaman fitnah, kalau tak tutup aurat nanti bahana kita ditelan dengan fitnah yang akhirnya kita akan dicampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api nerakanya. Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang saya nak sampaikan pada kali ini iaitu berkenaan dengan aurat. Aurat adalah satu perkara yang penting yang wajib sebagai seorang muslimat menutup aurat. Kerana satu, ia datang daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala disebut yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya diperintahkan kepada wanita anak perempuan tutup aurat. Ini pertama. Kesimpulan yang kedua, ada beberapa garis panduan yang telah disepakati oleh para ulama seperti mana rujukan dalam perbahasan tafsir ayat ahkam. Yang pertama, wanita hendaklah menutup semua auratnya kecuali muka dan kedua tapak tangan yang dibenarkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, daripada kesimpulan yang kedua ini, iaitu pakaian yang dipakai tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh badan. Kerana bila pakai pakaian ketat itu menunjukkan bahawa kita berpakaian tetapi telanjang. Yang ketiga, pakaian yang dipakai tidak boleh nipis dan jarang-jarang. Tak boleh. Bila dipakai pakaian tersebut adalah pakaian yang tidak nampak pakaian orang kata bentuk tubuh badan kita, tubuh badan muslimat, tutuplah, pakailah pakaian yang kalau boleh jangan dipandang ataupun jangan yang nipis-nipis sehingga tidak dinampakkan oleh orang lain. Kemudian yang seterusnya, pakaian yang dipakai oleh golongan wanita tidaklah sampai menyemai seperti seorang lelaki. Kerana bila sudah sampai seperti seorang lelaki, wa'yazubillah, khawatir akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dicampak masuk ke dalam api nerakanya. Kemudian yang seterusnya, pakaian yang dipakai itu sudah betul, tapi janganlah memakai minyak wangi yang kuat sehingga memanggil sang lelaki untuk mencium baunya. Kerana kalau selain daripada suami, hukumnya adalah haram. Maksudnya apa? Kalau seorang lelaki itu terhidu bau wangian sehingga terjatuh cinta dan boleh menyebabkan berbagai-bagai fitnah yang berlaku, maka ini menyebabkan kita kena ambil berat juga. Sebab itu adalah seperti orang yang berpakaian tetapi telanjang. Sebab otak laki-laki ni dia otak lain. Jangan samakan dengan otak orang perempuan. Otak laki-laki ni bau wangi pun dia dah boleh tafsirkan dah bagaimana rupa bentuk orang perempuan ni. Jaga-jaga. Dia bagi tahu sebab apa? Sebab saya berpengalaman duduk dengan orang Arab. Orang Arab bagi tahu, aku boleh tafsirkan. Satu orang Arab dia kata aku boleh tafsirkan seorang wanita itu berdasarkan kepada minyak wangi yang dia pakai. Maksudnya hebat. Maka sebab tu elakkan daripada fitnah, jauhi perkara-perkara yang ada kriteria penghuni neraka dan carilah jalan-jalan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala dengan usaha kita menutup aurat, dengan usaha antum semua menutup aurat. Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan keberkatan, memberi ganjaran dan membalas sebaik-baik balasan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan para ulama, wanita mudah masuk neraka dan ia juga mudah masuk syurga. Carilah peluang jalan mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi cukup untuk kuliah ringkas saya pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.